Dalam sejarah Malaysia moden, tiada tokoh politik yang lebih sering diuji dengan jeriji besi selain Anwar Ibrahim. Dari seorang mahasiswa yang lantang, ke timbalan Perdana Menteri Negara hingga akhirnya Perdana Menteri Malaysia, beliau keluar masuk penjara bukan sekali, bukan dua kali, tetapi 3 kali. Dan setiap kali ada tuduhan, ada perbicaraan, ada peguam bela dan ada musuh politik yang sedang berkuasa. Inilah kisah perjalanan Anwar Ibrahim dari penjara ke Putrajaya. Tahun 1974, Malaysia dilanda inflasi, harga getah jatuh mendadak. Di Baling Kedah, ribuan rakyat miskin bangkit menuntut keadilan. Di hadapan mereka, seorang pemimpin mahasiswa bernama Anwar Ibrahim. Tetapi pemerintah ketika itu, Barisan Nasional di bawah Perdana Menteri Tun Abdul Razak, melihat pergerakan mahasiswa sebagai ancaman. Pada Disember 1974, Anwar ditangkap di bawah ISA, Akta Keselamatan Dalam Negeri. ISA memberi kuasa penuh kepada kerajaan untuk menahan sesiapa sahaja tanpa bicara. Selama hampir 2 tahun, Anwar dikurung di penjara Kamunting. Tidak ada mahkamah, tidak ada peluang bela diri dan tidak ada peguam. Mansuh! 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 ISA! Mansuh! ISA! Malam ke-60, subuh, pegawai polis datang. Dia beritahu kawan-kawan saya lah, yang 9 orang tu dah tanda tangan. Dan bila tanda tangan bebas. Macam confection lah. You macam mana? Saya tanya macam mana Anwar? Dia kata Anwar tak tanda tangan. Kata saya ikut Anwar. So keluar pagi naik kereta, tengok-tengok Anwar ada dalam kereta. Bersama kau Kemunting. Duduklah sana 2 tahun. Duduk dalam camp, blok nombor 8 dengan Anwar. Jadi 2 tahun ni lama lah. 2 kali hari raya, 2 kali puasa. So dia imam, saya makmum. Anwar akhirnya dibebaskan pada tahun 1976. Tetapi pengalaman di penjara ini menjadi titik awal yang membentuk perjuangan politiknya. 2 dekad kemudian, Anwar kembali ke penjara. Tetapi kali ini, beliau bukan lagi aktivis universiti. Beliau sudah pun timbalan Perdana Menteri, orang nombor 2 dalam negara. Namun, krisis kewangan Asia 1997 meretakkan hubungannya dengan Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Anwar menggesa reformasi ekonomi, tetapi Mahathir melihatnya sebagai ancaman politik. Skim perbankan tanpa faedah sebagai instrumen keuangan Islam yang cuba kita laksanakan, bezakan dengan parti pembangkang yang tak berfaedah. Pada 2 September 1998, Anwar dipecat dari jawatan. 2 minggu kemudian, beliau ditangkap. Tuduhan pertama, salah guna kuasa. Pada 14 April 1999, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kerana didakwa mengarahkan polis menekan saksi dalam siasatan liwat. Anwar's problem is a personal problem, is a moral problem. So I want to ask, these guys are talking about morality. Come on. They know that I know them. So don't be pretentious about these things. Okay? I understand. You want to keep your seat as a minister? Fair enough. Behave yourself. But don't start abusing me, because I will have to exercise my right to reply. Peguam bela beliau, Raja Aziz Enderus dan Karpal Singh berhujah bahawa kes ini bermotif politik, tetapi hujah itu ditolak. Tidak lama kemudian, pada Ogos 2000, Anwar dihukum sekali lagi, kali ini atas tuduhan liwat membabitkan bekas pemandunya, Azizan Abu Bakar. Hukuman 9 tahun penjara dan hukuman ini diperintahkan berjalan selepas sabitan salah guna kuasa. Ini bermakna Anwar berdepan 15 tahun di penjara. Musuh politiknya jelas, kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional dengan Mahathir Mohamad di puncaknya. Tetapi perjuangan peguam dan desakan rakyat tidak berhenti. 6 tahun kemudian, pada 2 September 2004, Mahkamah Persekutuan membatalkan sabitan liwat. Anwar akhirnya dibebaskan selepas 1,814 hari di sebalik jeriji besi. Beliau keluar penjara sebagai simbol perjuangan, tetapi luka politiknya masih mendalam. Selepas bebas, Anwar kembali membina kekuatan politik melalui Parti Keadilan Rakyat (PKR). Namun, tahun 2008, sekali lagi beliau berdepan tuduhan liwat. Kali ini pembantunya sendiri, Saiful Bukhari.
Saya dengan ini menyangkal segala tomahan dan fitnah dibuat ke atas diri saya yang tersebar di dalam laman-laman web serta cakap-cakap yang menyatakan kononnya kes ini berlarutan hampir 7 tahun dan pada 10 Februari 2015, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan bersalah. Anwar dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Barisan Peguam Bela diketuai Sulaiman Abdullah bersama N. Surendran dan Latifah Koya. Mereka berhujah bahawa bukti DNA bercanggah, malah wujud keraguan besar dalam siasatan. Namun mahkamah menolak hujah itu. Musuh politiknya kini ialah Kerajaan UMNO Barisan Nasional di bawah Perdana Menteri Najib Razak. Ramai melihat kes ini sebagai usaha menghalang kebangkitan Anwar dan Pakatan Rakyat. Tetapi sejarah memberi plot twist. Pada 9 Mei 2018, Barisan Nasional tumbang buat pertama kali sejak merdeka. Pakatan Harapan dipimpin Dr. Mahathir Mohamad dan sokongan Anwar meraih kemenangan bersejarah. He will be released in June, I think, 8th of June, and then we'll work for his pardon. Once he is pardoned, he is eligible to become a Prime Minister again, but he will have to stand for election in order to become a member of parliament, because in our country the Prime Minister has to be a member of parliament first. This Thursday. Angkat sumpah bila tu? Oh yes, it's today. I didn't realize. Darah tanya. You know, I am 93 years old. Seminggu kemudian, pada 16 Mei 2018, Anwar menerima pengampunan penuh daripada Yang di-Pertuan Agong. Beliau melangkah keluar dari penjara Sungai Buloh, kali ini tanpa sabitan. Masa di penjara, mana ada tai, mana ada songkok. Kot mana nak ada, kelang kabut. Anak-anak saya itu yang nampak hari tu baju dengan kot tak apa cantik tu. Saya kelang kabut. Ambil, terus pergi ke istana. Sampai istana, Tuan Mahathir baru selesai mesyuarat. Maknanya bila Agong titah saya menghadap, belum pun mesyuarat bermula. Sekarang mesyuarat itu dalam 15 minit je. Baik. Sampai menghadap, Agong bagi tahu rekod daripada 1998 sehingga 2018 dibersihkan semua rekod yang hukuman ke atas saya. 3 kali di penjara, 3 musuh politik berbeza. Pertama di bawah Tun Abdul Razak, kedua di bawah Mahathir Mohamad, ketiga di bawah Najib Razak. Tuduhannya berbeza, tetapi naratifnya sama, kuasa dan politik. Hari ini, Anwar bukan lagi banduan. Pada tahun 2022, beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 dari ISA di tahun 1974 hingga ke Putrajaya. Hampir setengah abad kemudian, Anwar Ibrahim dari penjara ke Putrajaya. Pilihan sama, kita pilihan sama. You want me to fight? Okay lah, I'll fight lah. Sabar. Semangat Melayu Tension.